Assalamualaikum dan selamat datang ke Eureka Archery. Nama saya Anwar Mat Saan. Saya adalah seorang jurulatih memanah tahap 2 dari pertama dan juga jurulatih bersama Eureka Archery. Untuk membuat busur PVC, anda memerlukan sebatang paip PVC. Panjang yang diperlukan ialah 5 kaki, diameter adalah 20 mm dan anda perlu cari kelas 7. Jadi secara ringkasnya, anda memerlukan PVC pipe 5 kaki 20 mm kelas 7. Ini adalah rupa paipnya, iaitu 20 mm, panjang 5 kaki, sekitar di bahu saya, dan ketebalannya kelas 7. Ianya adalah lebih tebal daripada paip PVC biasa. Anda juga boleh menggunakan kelas 6, juga boleh, tapi elakkan daripada menggunakan kelas D atau yang paling nipis. Ketebalan PVC memainkan peranan dalam menghasilkan busur yang efisien. PVC yang tebal adalah lebih tahan, namun begitu anak panah yang dilontarkan adalah lebih perlahan, manakala PVC yang lebih nipis lebih mudah melontarkan anak panah, tetapi ianya juga lebih mudah patah. Disebabkan itu, saya mencadangkan gunakan kelas 7, 20 mm, panjang 5 kaki. Jadi apa yang kita akan lakukan? Dengan PVC sebatang ini, kita boleh menghasilkan satu busur yang boleh digunakan untuk latihan dan juga warm up. Caranya begitu mudah. Anda perlukan pipe PVC ini. Anda juga perlukan tali. Saya sarankan anda gunakan tali paracord 550 atau 550 paracord. Dan alat yang anda perlukan untuk busur ringkas seperti ini hanyalah kikir sahaja ataupun rat tail file. Untuk mula membuat busur anda, apa yang anda perlu lakukan adalah anda letakkan PVC anda di tempat yang anda boleh pegang. Di sini saya ada meja kayu ini yang saya boleh gunakan dan kita perlu memegangnya dengan erat. Untuk mula membina busur anda, apa yang anda perlukan ialah sebatang PVC pipe yang anda telah letakkan di atas permukaan yang rata. Kedua, anda memerlukan sebatang kikir. Ketiga, anda memerlukan sebatang marker pen. Apa yang perlu dilakukan ialah dari hujung PVC pipe ini, anda buat 2 jari. Letakkannya di situ, kemudian tandakannya. Pastikan anda lakukan perkara yang sama di hujung satu lagi. Selepas anda selesai menandakan busur anda, gunakan kikir tadi, kemudian anda kikis sehingga ianya cukup dalam untuk tali sangkut padanya. Jadi di sini kita hanya perlu kikir, buat sedalam, kalau boleh sedalam kikir ini sendiri, supaya ianya lebih selamat. Pastikan knock yang anda buat ini, ianya lurus dan tidak bengkok. Jika ia bengkok seperti ini atau ini di sini, ia akan mengakibatkan kita punya busur tidak boleh dipasang dengan betul. Kebarangkalian untuk pipe ini twist adalah sangat tinggi jika langkah ini tidak dibuat dengan betul. Baik, kita akan kemaskan sedikit. Di sebelah tepi-tepi ini, kita hanya perlu lalukan je seperti ini, supaya ianya tidak terlalu dalam. Baik. Seperti ini sudah cukup bagus. Lihat. Ini sudah cukup memadai dan kita akan lakukan perkara yang sama di belah satu lagi. Baik, untuk membuat tali bagi busur yang anda baru selesai buat, anda perlukan tali paracord atau apa-apa jenis tali yang kuat dan cukup tebal. Di sini, tali paracord yang saya gunakan adalah 6 kaki.
Jika anda ingat, kita bermula dengan PVC pipe 5 kaki. Untuk tali, anda perlu sediakan tambahan 1 kaki, iaitu 6 kaki total. Jadi, untuk membuat talinya adalah sangat mudah. Anda ambil hujung tali paracord tadi, kemudian anda lilitnya sekali seperti ini, iaitu dari sini hingga ke sini, supaya ianya melilit keseluruhan tangan anda. Kemudian, dari sini, anda akan dapat loop sebesar ini. Apa yang kita perlu lakukan adalah pegang hujungnya begini. Kemudian, kita akan pusing ini, masukkannya ke belakang, seperti ini. Loop ini tadi akan dimasukkan ke dalam lubangnya di sini. Akan rupanya seperti itu. Dan apabila kita tariknya, ianya kuat. Sangat-sangat kuat. Kalau anda mahu Google tentang cara ikatan ni, anda boleh Google overhand knot, ataupun anda juga boleh rujuk nota-nota yang akan disertakan bersama kelas online ini. Jadi, setelah anda dapat loop yang pertama, anda akan masukkannya di sini. Selesainya itu, kita sudah ada loop yang pertama. Untuk loop yang kedua, kita tarik seperti ini, dan kita nampak ianya di situ. Bakinya kita ada banyak ini tadi. Apa yang kita perlu lakukan ialah kita akan buat sejempol seperti ini, dan kita akan ambilkannya di sini, di hujung ibu jari kita. Sesudahnya kita dapat kita punya jarak, kemudian kita akan pintal seperti yang kita buat awal tadi. Kita akan tarik, dan ini adalah panjangnya. Jika dilihat, jika kita letak kita punya jari 4 di sini, ianya akan cukup. Seperti itu. Kemudian, kita akan mempelajari cara-cara untuk string up busur ini. Baik, sekarang anda sudah bersedia untuk string up busur anda. Di sini ada tali yang anda sudah buat tadi, dan juga bownya berada di sini. Pastikan kedudukannya. Tali di tangan kiri, busur di tangan kanan. Petua yang saya akan ajarkan ini boleh diterapkan oleh pemanah-pemanah baru dan juga pemanah-pemanah yang sudah lama memanah. Caranya adalah begitu mudah. Mula-mula, busur berada di tangan kanan. Ambil tali yang berada di tangan kiri, letakkannya di belah bawah. Pastikan ianya sangkut di situ. Kemudian, anda kembali kepada ini, anda ada V. Di sebelah tangan kiri adalah tali, di sebelah tangan kanan adalah busur. Jadi, tadi mula-mula sekali, mulakan dengan tangan kanan. Jadi, kita bersalaman dengan tangan kanan. Jika kita ingin memasuki masjid, kita menggunakan kaki kanan. Jadi, kita akan melangkah masuk ke dalam V yang dibentuk oleh busur dan tali tadi. Kemudian, anda akan menyangkut di bahagian kaki anda busur tersebut. Tahankannya di kaki. Tangan kanan tadi sebagai tangan yang digunakan untuk bersalaman, kita akan menolak pipe ini sehingga tali boleh dimasukkan. Bagi pemanah baru, mungkin ini adalah sedikit susah atau berat. Tapi jika anda menggunakan tenaga yang ada dan juga menggunakan berat badan anda untuk menolak pipe ini, anda akan berjaya memasukkan tali ke dalam. Selesai itu, kita berlangkah keluar dari busur. Jadi, apa yang telah kita hasilkan adalah sebatang busur menggunakan pipe PVC. Jadi, ini adalah busur yang sudah siap tadi. Jadi, kita lihat di tengah ini, dia akan melengkung. Ini adalah perkara biasa. Kita akan cuba lihat berapa pound busur ini. Di tangan kanan saya ada draw weight checker atau draw weight measuring tool. Jadi, kita akan cuba periksa. Jadi, kita akan gunakan draw weight checker ini untuk memastikan berapakah poundage busur ini, bebanan tarikan semasa menarik busur
menggunakan panjang 28 inci, iaitu panjang yang sesuai untuk pemula. Jadi mari kita cuba. Jadi kat sini kita dapat lebih kurang 20 pound. Bagi mereka yang ingin terus mulakan latihan, busur seperti ini sudah boleh digunakan. Ia juga mampu meluncurkan anak panah dengan efektif pada jarak 15 meter sahaja. Dan ini juga bergantung kepada jenis anak panah yang digunakan. Tetapi jika anda dan keluarga anda ingin belajar memanah, pembuatan busur PVC ini mampu menjimatkan kos yang banyak. Kerana sebatang PVC 5 kaki seperti ini, kalau di kedai hardware adalah kurang RM10. Kalau beli online pun ianya kurang RM20 termasuk penghantaran. Pipe ini juga saya dapat melalui kedai online. Saya akan letakkan linknya di bawah supaya anda boleh terus membeli tanpa perlu keluar dari rumah. Bagi mereka yang ingin membuat busur dengan pantas dengan mudah, begini sudah memadai. Ianya mampu meluncurkan anak panah lebih kurang 15 meter secara efektif dan poundage-nya adalah sekitar 20 pound sahaja. Mulakan dengan membuat busur PVC seperti ini untuk latihan di rumah. Tetapi khas untuk anda, saya akan tunjukkan cara untuk menambah baikkan desain asas ini supaya ianya lebih tahan dan juga lebih berat. Baik, untuk kita upgrade busur PVC kita yang asas tadi, apa yang kita perlukan ialah PVC 25mm atau satu saiz yang lebih besar daripada PVC asal, dan panjangnya yang kita perlukan adalah sebanyak ini. Jika kita buat tangan kita seperti ini, seperti lambang good, ianya harus daripada bawah sehingga ke atas sebegini. Ini adalah panjang yang paling kurang diperlukan. Kemudiannya kita perlukan sejenis tape. Di sini saya ada bandage tape. Anda juga boleh gunakan masking tape atau duct tape. Tapi elakkan daripada menggunakan cellophane tape. Anda mahukan tape yang sedikit kasar. Ini akan dililit pada busur kita sebelum kita panaskan PVC ini dan kita akan masukkannya. Seterusnya kita akan menggunakan blowtorch ataupun yang ni, kita pakai blowtorch yang ni ya. Pakai yang dalam tin. Jika tiada blowtorch tak apa, anda juga boleh menggunakan dapur gas. Tapi harus berhati-hati. Seterusnya kita juga perlukan sarung tangan yang tebal, sarung tangan yang boleh tahan panas dan sejenis pelayar yang kita boleh pegang PVC tersebut. Jadi selepas kita keluarkan tali daripada busur kita, kita cari bahagian tengah, bahagian dia punya middle point dia. Satu cara yang kita boleh buat adalah kita boleh imbangkan pada jari kita dan kita tahu itu adalah tengah berdasarkan beratnya. Jadi kita ambil pensel dan kita tandakan supaya ianya berada di tengah seperti ini. Kemudian kita akan ambil tape tadi. Tape ini kita akan lilit di bahagian yang telah pun kita tandakan. Jadi di sini saya akan mula melilit daripada atas sampai ke bahagian bawah tersebut. Jadi cuba buat ini sekemas yang boleh. Tapi jika tidak terlalu kemas juga tak mengapa, kerana kita perlukan tape ini memenuhi ruang-ruang yang akan ada apabila kita letakkan PVC nanti. Jadi kita teruskan sebegini. Okey. Sampai ke bawah. Kemudian kita naik balik sedikit supaya ianya boleh beri lebih banyak ruang lagi. Baik, kita sudah pun hampir ke hujungnya dan tip pun sudah habis. Lilit lagi dan lagi dan lagi. Jadi seperti ini. Okey, kita cuba lihat. Jadi tip ni pun tak semestinya sampai penuh ya. Kalau di tengah ini pun sudah ketat, sudah cukup bagus. Sekarang ni kalau kita cuba letakkan begini, ianya tidak mampu lagi untuk terus ke bawah. Jadi ini adalah satu
benda yang baik, supaya kita apabila kita panaskan nanti, apabila ini lembut, kita boleh masukkan hingga ke sini dan kita boleh memicitnya supaya ia mengikut kita punya tangan. Baik, kita lihat bagaimana untuk lakukan ini. Baik, setelah busur sudah pun kita letakkan tape, kita letakkan busur di ke tepi. Kemudian kita akan mulakan dengan memakai sarung tangan. Baik, sarung tangan sudah dipakai. Anda juga digalakkan untuk memakai face mask. Okey, kita akan pasang ini dulu. Dan saya akan ambil juga saya punya face mask supaya ini lebih selamat untuk kita melakukan ini. Baik, ini adalah face mask saya. Baik, kita akan pakai. Jadi berhati-hati apabila anda menggunakan blowtorch kerana apinya sangat-sangat kuat. Jadi kita akan cuba mengawal api tersebut. Baik, kita akan gunakan pelayar tadi dan juga kita akan pegangnya. Dan kita akan panaskan. Berhati-hati apabila buat ni ya. Kita tak mahu pipe ni cair ataupun hancur. Kita hanya perlu lalukannya di atas sebegini sahaja dengan pantas. Dari semasa ke semasa, kita periksa bahawa PVC ni sudah lembut ataupun belum. Okay. Jangan tunggu terlalu lama di sesuatu bahagian. Pastikan PVC ni sentiasa bergerak. Cara yang lebih mudah untuk lakukan ini, jika anda ada aluminium foil, anda letakkannya di atas lantai. Kemudian anda gunakan blowtorch ini dan lalukan ke atasnya. So kita sudah lihat A-nya sudah pun lembut. Kita gerakkan sedikit kita punya clamp atau kita punya pelayar. Dan kita panaskan bahagian-bahagian yang tak kena tadi. So sekarang ni dah sudah lembut. Sekejap saja yang diperlukan. Sudah lembut dengan baik. Kita bersedia untuk padamkan. Jadi kita padamkan dulu api ni. Ianya sudah lembut. Walaupun di belah bawah ni dia kurang lembut sikit, tapi tak apa. Kita ambil balik. Kita nak panaskan sedikit lagi. Sebab jika ianya keras, ianya berkemungkinan untuk retak. Jadi kita nak pastikan pipe kita ini lembut di semua bahagian. Jadi isi situ masih keras. Okey, sudah lembut. Pastikan di belah bawah ni juga lembut. Nah, jika anda menggunakan sarung tangan kalis api seperti ini, jadi anda juga boleh lakukan seperti ini. Tapi berhati-hati ya, kerana api sangat panas. Okey, sudah lembut, betul-betul lembut. Tutup api dahulu. Ambilkan busur anda tadi. Sekarang kita akan masukkan. Dan bila sampai ke sini, anda akan tolak. Dan kita akan picitkannya. Seperti ini. Baik, kita akan tolakkannya. Dan apa yang saya suka buat, apabila ianya masih lagi panas, saya akan picitkan ke tengah ini untuk memastikannya mengikut tangan saya. Jadi saya akan picitnya dan genggamnya. Jika anda buatnya dengan betul, busur ini akan ada handle yang lebih tebal seperti ini. Dan anda boleh memegangnya dengan lebih selesa. Kita akan tunggu sehingga PVC ini betul-betul sejuk. Kita tak mahu untuk pasang tali apabila ia tengah panas sebegini. Kerana ia mampu mematahkan PVC yang di dalam ini ataupun mengoyakkan PVC yang tengah panas ini. Jadi berhati-hati. Baik, dia sudah pun mula menyejuk. Kita juga boleh mempercepatkan proses penyejukan dengan menggunakan towel basah ataupun air. Tapi jika anda tak tahu apa yang anda buat,
kemungkinan untuk PVC itu retak dan pecah sangat tinggi. Kerana apabila ianya panas dan tiba-tiba ia bertembung dengan sejuk, ia akan merapuhkan PVC tersebut. Jadi kita akan biarkan je, bagi dia sejuk macam biasa. Dan apabila dia sudah sejuk, kita akan cuba string it up, pasang tali dan kita cuba lihat adakah poundage sudah naik. Dan juga kita akan lihat lengkungannya bagaimana. Baik, kita juga dah adjust kita punya tempat letak string ataupun string groove ni. Jom kita cuba pasang dan kita tengok berapa pound yang kita dapat. Seperti biasa, kita akan tolak seperti ini. Pastikan ianya masuk dalam groove dengan baik. Tali di bawah juga okey. Sila pastikan ya, setiap kali kita string up bow ni, alignment dia kena betul. Kalau tidak nanti kebarangkalian untuk tali ni tercabut masa kita draw tu adalah tinggi. Dan sekarang kita sudah selesai. Ini adalah rupa busur yang telah di-upgrade. Jadi bagaimana kita nak tahu di manakah atas dan di manakah bawah untuk busur? Cara yang mudah adalah kita pegang busur seperti ini dan kita akan cari limb yang bahagian mana yang bengkok lebih. Jadi di sini kalau kita letak begini, kalau kita buat seperti ini kita dapat kita punya middle point. Dan kalau kita pergi ke arah sini, kita nampak kalau di sini ianya sudah pun sampai melebihi kita punya ibu jari. Dan juga di sini kita tengok. Jadi sekarang kita cari bahagian mana. Kalau daripada pandangan saya, nampaknya di sebelah ini ianya bengkok lebih. Ya. Jadi apabila kita sudah selesai, ianya sudah pun brace untuk seketika. Sekarang kita akan gunakan draw weight checker untuk kita periksa berapa berat yang kita dapat. Baik, kita akan tarik. Jadi kita boleh lihat di sini, ianya adalah lebih kurang 27 pound. Tak tahu kalau boleh lihat di dalam kamera. Tetapi dengan tambahan handle sebesar ini, kita mengubah busur ini daripada 20 pound naik kepada 28 pound. Jadi dengan kita upgrade handle ini, kita punya busur sudah naik poundage. Daripada 20 pound, ia naik kepada 27-28 pound. Jadi di sini kalau kita boleh lihat, sekarang ini kita dah boleh mulakan latihan kita. 1, 2, tarik. Dan ini kalau kita nak tambahkan berat lagi, kita boleh pendekkan PVC ataupun kita boleh panjangkan lagi handle. Ianya bergantung kepada kekuatan anda sendiri. Jika anda rasa 27 pound adalah terlalu ringan untuk anda boleh gunakan PVC yang lebih tebal untuk membuat busur. Maksima yang boleh dapat kalau anda mahu betul-betul melatih busur yang berat, anda boleh cari UPVC Serim 1. Ianya tebal, hampir 25mm dan ianya berwarna putih. Sudah tentu PVC itu lebih mahal, kira-kira dalam RM20 untuk panjang seperti ini. Perbezaannya kalau panjang seperti ini, PVC kelas 7 20mm adalah lebih kurang RM10. UPVC Serim 1 berkemungkinan bernilai lebih kurang RM20. Ia lebih mahal, lebih tebal dan juga ianya lebih tahan sebenarnya. Menggunakan PVC kelabu seperti ini adalah satu cara yang mudah untuk buat busur dan cara yang murah. Tetapi ia tidak begitu efisien. Namun begitu, jika anda adalah seorang ketua keluarga ataupun anda ada anak-anak atau suami isteri yang ingin belajar memanah bersama, anda boleh membuat busur seperti ini. Kerana ianya murah dan sangat-sangatlah senang untuk dibuat. Setiap bahan yang saya tunjukkan daripada PVC kepada tali, kepada kikir dan juga kepada blowtorch tadi, semuanya boleh dibeli online. Jadi anda tidak perlu keluar dari rumah untuk mencari bahan-bahan. Semuanya anda boleh order dan saya akan sediakan link bersama dengan video ini untuk membeli alat-alat dan juga bahan-bahan yang diperlukan secara online sahaja. Kos untuk membuat busur sebatang termasuk dengan handle yang dimodifikasi adalah di bawah RM30 sahaja. Dan anda boleh buat banyak busur seperti ini. Jika ahli keluarga anda ada 5 orang, kos anda baru RM150 untuk 5 busur.
Dan sudah tentu hasil tangan sendiri adalah lebih seronok apabila kita melatih memanah. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita mula melatih memanah di rumah. Jika anda sudah ada busur PVC seperti ini atau anda ada busur sendiri sudah, kita boleh mulakan dengan latihan asas kita, iaitu kita punya warm up dan juga kita punya shooting sequence. Jadi di sini saya ada anak panah karbon. Kita akan test sama ada busur ini boleh melancarkan anak panah dengan baik. Jadi secara asasnya saya akan letakkannya di sini lebih kurang 2 jari daripada tengah ya. Kalau ini tengah dibandingkan dengan handle bow, saya letak lebih kurang 2 jari ke atas. Jangan letak anak panah di sini kerana ianya terlalu tinggi. Letakkan lebih kurang 2 jari daripada tengah dan tangan anda di tengah. So maknanya anak panah ini akan ternaik sedikit. Untuk demonstrasi ini saya akan menggunakan thumb draw. Yang melancarkan anak panah dengan lurus. Saya akan cabut anak panah itu dan kita akan cuba sekali lagi. Jadi kali ini saya akan menggunakan 3 finger, 3 jari. Saya akan knock arrow di tempat yang biasa tadi, lebih kurang 2 jari di tengah, dari tengah. Sudah tentu jika anda punya busur sendiri, anda boleh tandakan di tali. Tapi untuk ini tak apa, saya buat begini saja dulu. Dan ianya berfungsi sebagai busur. Tiada masalah. Dengan kos bawah RM30, sekaligus kita menjimatkan kos kita untuk belajar memanah. Sampai kita bertemu pada video akan datang, di mana kita akan membincangkan aspek-aspek keselamatan dan juga cara-cara untuk kita menyediakan kawasan memanah di rumah. Sekian, nama saya Anwar Mat Saad. Jadilah pemanah hari ini.